Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahdah, sadaqa wa'ala, wa asra amdah, wa azza jamlahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul rabbi zidni 'ilman. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, tambahlah kepadaku ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat tetamu Allah yang dirahmati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi keizinan dan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita bermuzakarah, kita berkongsi ilmu. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita dalam suasana hujan yang amat lebat, dan saya ingat tadi ada 4-5 orang pun okey juga lah. Kita tengok ramai juga kan? Saya di Rawang tadi pun dah hujan lebat dah, pukul 5 lebih. Ingat orang Ampang datang juga kan? Jadi walau bagaimanapun, sama-sama kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Sehari lagi Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehari lagi Allah Ta'ala bagi kita menumpang di bumi dia, sehari lagi Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita nak terus nak mengisi perbekalan kita datang ke bumi ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala nilai sebagai amalan yang saleh. Muslimin dan muslimat adalah mati sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak metik sepotong hadis kursi dalam kitab Al-Mau'izah fil Ahadits Al-Qudsiyah, ataupun nama kitab ni Nasihat dan Bimbingan Hadis Kursi, himpunan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi pada malam ni saya meneruskan hadis yang biasa dibaca oleh yang berbahagia Tuan Guru yang kita kasihi, yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man di masjid ni dulu sebelum masjid ini dikunci. Dan lepas dibuka balik itu Tuan Ibrahim pun datang kan. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi yang diriwayatkan daripada Al-Hakim. Yaqulullah ta'ala, ya bani Adam, wattaqullah qabla yaumil qiyamah, yaumil taghabbun, yaumil haqqah, yaumil kana miqdaruhu 50,000 sanah, yaumil tammah, yaumil sayhah, yaumil daimumah, yaumil zalzalah, yaumil qari'ah, yaumil sayhati wad-darik, yaumil fiha tashibul wildan, wala takunu kalladhi qalu sami'na wa hum la yasma'un, atau kama qala. Baik, dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah, wahai sekalian manusia, takutlah akan Allah daripada takut hari kiamat, hari taghabun, maknanya hari semua rahsia manusia didedahkan, hari yang lamanya 50,000 tahun, hari yang tidak bercakap dan tidak diizinkan bagi mereka semua terhalang, hari tammah, hari zalzalah, satu gegaran yang kuat, goncangan yang kuat, hari yaumal abusan qamtarira, hari yang mana padanya gunung ganang bergerak, hari yang terbukanya segala penyiksaan, hari penyederaan, matahari tergelincir, hari raungan dalam gaungnya, hari yang kanak-kanak semua beruban. Dan janganlah menjadi
orang yang berkata kami dengar walhal mereka sengaja tidak mau mendengar. Baik, di antara perkara yang menjadi intipati hadis yang kita baca pada malam ini, yang pertama Allah Ta'ala sebut takutlah kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kalau kita nak uraikan ittaqullah ni tuan-tuan, hari ini ramai orang tak takut kepada Allah. Terlalu ramai orang tak takut kepada Allah. Mana dalil dia? Dengan pelbagai jenayah yang berlaku pada hari ini sudah menunjukkan betapa manusia ni tak takut kepada Allah. Dan kes yang kita dengar baru-baru ni, dua orang remaja 13 dan 14 tahun dirogol oleh 38 pemuda. Ada yang dah menikah, ada yang dah bertunang, ada yang remaja, ada yang dah kahwin, dah ada anak dah. Manusia tak takut kepada Allah. Dan anak yang didaftarkan yang tidak sah taraf, ataupun anak yang didaftarkan yang tidak ada bin, ada 300,000 lebih daripada tahun 2000 sampai 2013. Anak yang didaftarkan ada bin tetapi status dia anak luar nikah ada 280,000. Tuan-tuan tanya orang Jabatan Pendaftaran Negara. Cikgu dia ke depan saya ni. Cikgu ada tak cikgu? Tak ada cikgu. Semua engineer ke depan sini. Tanya cikgu sekolah, kan? Cikgu sekolah tanya kepada anak murid, nama dia sekian. Tanya, ayah kamu nama apa? Kan? Contoh nama dia Muhammad Syauqi. Ayah kamu nama apa? Menangis budak dia. Budak umur 14 tahun. Sebab dalam sijil kelahiran dia disebut nama dia, nama ayah tak ada. Kan? Kalau bin Abdullah tu okey lagi, ni sijil nama dia saja, tak ada bin. Sahabat saya dibuat kajian, pergi Jabatan Pendaftaran Negara, tengok senarai berapa ramai orang yang didaftarkan tidak ada bin, 300,000 lebih. Anak apa ni tuan? Anak zina. Ini nak menunjukkan bagaimana orang tak takut kepada Allah. Hukum manusia ni gagal. Seorang bapa curahkan air panas dekat anak dia, umur 2 tahun, melecur anak dia. Apa tindakan dia? Dan begitulah juga kalau kita tengok seorang pak saudara kelar leher anak buah dia sampai mati. Apa hukuman kena kepada dia? Jenayah kita hari ini bertaraf 5 bintang. Bila bertaraf 5 bintang bermakna manusia ni tak takut kepada Allah. Dan tidak ada satu keyakinan dia apa yang dia buat tu Allah Ta'ala seolah tidak perhati dia. Dalam bahasa agama dia, dalam bahasa hadis, Nabi SAW bersabda, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah Allah di depan kamu. Kalau kamu tak nampak Allah, kamu yakin sungguh-sungguh Allah melihat kamu. Betul. Betullah dalam hadis yang kita baca ni Allah Ta'ala sebut takutlah kamu kepada Allah. Ni nak kita ni nak datang ni, kita datang solat berjemaah ni pasal apa? Sebab aku dah tua, datanglah. Ustaz datang ceramah pasal apa? Sebablah kalau tak pergi ceramah boring lah duduk rumah. Dah bukan sebab tu, sebab takut kepada Allah. Dan takutlah kepada Allah, apatah lagi takutlah kamu kepada Allah dan hari kiamat. Dan nama-nama saya sebut nama-nama kiamat yang banyak tu tadi tuan-tuan, nak menggambarkan kepada kita pasal apa Allah Ta'ala sebut nama kiamat banyak, pelbagai nama. Dan masa saya belajar, saya ingat tanya tu guru saya kata tu guru, pasal apa Allah Ta'ala sebut nama kiamat ni macam-macam? Yaumul hisab, yaumul akhirah, yaumul abusan qamtarira. Kan, itu nama kiamat. Yaumus sa'ah, kan, yaumud daimumah, yaumuz zalzalah, yaumil tammah, yaumus sayhah, yaumul qari'ah. Tadi tu imam baca al-qari'atu mal-qari'ah. Makna nama kiamat ni cukup banyak. Kan, kita tanya tu guru pasal apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran nama kiamat banyak, nama dunia ni tak banyak kan?
fil ardi wa fid dunya, dua ya, di atas muka bumi ataupun dunia, dua. Tapi kiamat banyak, nak menggambarkan kiamat tu ataupun negeri akhirat tu lebih besar daripada dunia. Dunia ni kecil, sekejap. Dunia ni kalau kita belajar dalam ilmu sains, satu planet. Bumi ni satu planet kan. Kemudian ada planet-planet lain. Utarik satu planet kan, Zurah satu planet, Bumi satu planet, apalagi Uranus satu planet, Neptune satu planet, Pluto satu planet, apalagi Mars satu planet. Tuan-tuan ingat ke nama-nama planet ni? Nampak macam tak pernah ingat je. Masa darjah yang 4 kita belajar dulu, tak ingat nama planet. Mana nak ingat dah, sekadar darjah 64. Tu planet-planet ni, tuan-tuan, planet ni ada planet, saya ingat saya belajar di UTM, University Teknologi Malaysia. Dan saya belajar dalam sains dan pendidikan Islam. Ada planet yang jauhnya dengan bumi ni 1 tahun perjalanan cahaya. Ada planet yang jauh dengan bumi ni, jarak planet tu dengan bumi 1 tahun perjalanan cahaya. 1 saat perjalanan cahaya 128,000 batu. Cahaya ni bergerak per second, not per hour. You know, I tell you. Per second, setiap saat. 1 saat perjalanan cahaya ni 128,000 batu. Saya tanya Cikgu Ustaz, macam mana nak kira jarak planet ni dengan bumi, planet yang jauh tu dengan bumi ni? Cara perkiraan dia macam ni, dia kata 1 saat kali dengan 1 minit, 60 saat kan, 1 saat kali dengan 60 saat, 60 saat bersama 1 minit, kali dengan 24 jam 1 hari, kali dengan 365 ke 360 hari, 65 hari, kali dengan 128,000 batu, kali dengan 1 juta. Tentu temendung kali je lah. Tuan-tuan, sebab itulah bumi kecil. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Pasal apa Allah Ta'ala miliki nur daripada langit ke bumi? Pasal apa Allah Ta'ala sebut langit dulu? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut bumi? Allah Ta'ala sebut, kalau langit dengan bumi ni mesti Allah Ta'ala sebut langit dulu. Allah Ta'ala sebut tak sebut bumi, sebab bumi ni kecil. Langit ni memayungi semua planet-planet yang saya sebut tadi. Jadi nak ceritakan bagaimana bumi ni kecil saja, dunia ni kecil saja. Allah, dan kita tak tahu dunia ni, tak tahu macam mana kehidupan kita yang besok, tak tahu ni macam mana. Tak tahu macam mana. Sebab tu Hindustan sebut apa? Zindagi hai safar hai suhana, kya hasil kya ho hisi jana. Kehidupan di atas dunia ni seorang pun tak tahu apa akan jadi besok. Kya hasil kya ho hisi jana. Dan seorang pun tak yakin besok dia apa jadi kepada diri dia. Itu bahasa Hindustan. Tak ingat juga Hindustan? Kan tak ingat? Zindagi hai safar hai suhana. Itu lagu tu. Kya hasil kya ho. Tuan-tuan tak hafal ke lagu ni, tuan-tuan? Saya ni betul lah. Seorang pun tak tahu dunia. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut akhirat. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Pada hari kiamat. Makna kiamat ni dan benda yang kita pasti akan tempuhi. Cuma kalau kita tengok dalam banyaklah tanda-tanda kiamat. Kalau ulama-ulama di antaranya dalam tafsir Ibnu Katsir kan membariskan ataupun menyenaraikan lebih 60 tanda dah berlaku kiamat ni. Itu zaman Ibnu Katsir. Lebih 60 tanda kiamat dia berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni saya nak bawa sepotong hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Auf bin Malik. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan dalam perjalanan ataupun berada di Tabuk,
dalam ketika nak berlaku perang Tabuk. Nabi duduk di dalam kemah Qubbah min Adam, nama dia Qubbah min Adam. Maksudnya kemah tu diperbuat daripada kulit. Auf bin Malik masuk ke dalam kemah. Nabi telah duduk dalam kemah tersebut di Tabuk. Tabuk ni mana? Kalau tuan-tuan pergi Madinah, dia ada di sempadan Jordan. Kan Tabuk dulu dah di segi geografi dia ada peluang salji. Dia daripada Mekah tuan, makin dia ke bawah makin panas. Di Jeddah tu, di Jeddah panas lagi. Naik sikit pergi ke Mekah, Mekah pun panas lagi. Pergi ke Madinah dia sejuk, bulan 11 bulan 12 dia sejuk. Sampai Mada'is Saleh, tempat berlakunya Nabi Saleh dengan unta dia, naqah dia tu, lagi sejuk. Sampai dekat Tabuk dia sempadan dengan Jordan, lagi sejuk. Sampai di Jordan dah keluar salji, sejuk. Baik. Jadi dalam perang Tabuk itu Nabi SAW duduk di dalam khemah. Auf bin Malik masuk. Kemudian Auf bagi tahu kepada Nabi SAW, sebut kepada Auf bin Malik, uqdan sittan baina yaday qabla as-sa'ah. Uqdan sittan, makna dia, wahai uqdan, kamu akan tengok wahai Auf bin Malik. Soju pula ni. Kalau hujan-hujan ni kopi jatang sedap. Dan sittan baina yadayhi, yang makna dia dan sittan baina yadayhi qabla sa'ah. Kiamat tidak akan berlaku melainkan 6 perkara ni akan berlaku terlebih dahulu. Kiamat ni tidak akan berlaku, kata Nabi. Wahai Auf, kamu nak tengok kiamat tidak akan berlaku melainkan sittan, 6 perkara ni akan berlaku terlebih dahulu. Faqala Nabi SAW, pertama, mauti akan berlaku, kewafatanku terlebih dahulu. Mauti, min waw ta ya. Ya tu nama dia ya dhamir. Dhamir tu mana? Ya dhamir takdiruhu huwa. Dia bukan min wauta. Kalau min wauta tu tak di bawah ti ya, tak, dia ada ya. Min wauta ya. Ya tu ya dhamir. Dhamir nama tu dhamir mutakallim, takdiruhu huwa mabni ala al-fathah. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, ni kaedah Arab lah ni. Orang belajar Arab dia mesti tahunya ya dhamir. Dhamir tu ganti nama. Tahu ganti nama, tahu? Huwa huma hum, hiya huma hum, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itulah yang anak kita belajar sekolah rama tu. Kan ada ajak anak sekolah rama kan? Adalah sekolah rama yang tuan-tuan tak bayar yuran 3 bulan lah tu. Ramai yang tak bayar 3 bulan tu. Terbatuk saya betul juga. Makna dia kata mauti akan berlaku, kewafatanku terlebih dahulu. Tuan-tuan, Nabi dah wafat. Apa dia? Jasad Nabi. Tapi ajaran Nabi, kepimpinan Nabi, sunnah Nabi tak wafat. Selagi mana kita berpegang ajaran Nabi, selagi mana kita berpegang kepada kepimpinan Nabi, selagi mana kita pegang kepada ajaran Nabi, bermakna Nabi tidak wafat. Tapi kalau kita tinggal sunnah Nabi, cacar sunnah Nabi, bantah sunnah Nabi, bermakna wafat Nabi. Summa qala Nabi SAW, dan Fathul Baitul Maqdis, akan berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis. Nabi sebut kiamat tidak akan berlaku melainkan kota Baitul Maqdis akan berlaku pembukaan, pembebasan kota Baitul Maqdis. Zaman kegemilangan Islam, Nabi SAW dan para sahabat pada ketika itu pegang kota Baitul Maqdis, milik umat Islam, kemudian jatuh di tangan Kristian. Kemudian As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bebaskan bumi Palestin dalam perang salib. Dan As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bebaskan bumi Palestin melalui perang salib menentang versus Richard the Lionheart. Kemudian umat Islam jatuh lagi, bumi Palestin jatuh di tangan sekarang ini kepada Yahudi. Memula jatuh pada Kristian, kemudian jatuh pada Yahudi. Dia panjanglah sejarah itu. Dan saya sejarah yang besar.
Bila jatuh kepada Yahudi ni tak, sekarang inilah Yahudi menguasai bumi Palestin. Dan Nabi SAW sebut, tuan-tuan, kita ni percaya ke tidak takap Nabi ni, tuan-tuan, ni Nabi sebut akan berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis. Bila? Wallahu a'lam. Mungkinlah tuan-tuan salah seorang daripada yang akan menjadi mujahid yang akan membuka kota Baitul Maqdis. Allah. Sebahagian dah lepas dah. Tak tahu Allah malam, ataupun generasi kita yang akan menjadi mujahid ataupun menjadi mujahid, orang yang berperang untuk membebaskan bumi Palestin. Bila tak tahu entah. Dan di mana dalil Nabi SAW sebut di mana bumi Palestin yang akan dibebaskan, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, di mana Nabi SAW sebut Yahudi ni umat Islam akan kejar sampai ke lubang cacing lah. Kalau bahasa Melayu macam itulah. Umat Islam akan kejar orang Yahudi. Hatta orang Yahudi menyuruh di kawasan mana sekalipun, dia menyuruh di kawasan mana pun, pasti tempat persembunyian itu akan bercakap. Kalau Yahudi menyuruh kan di belakang dinding akan bercakap. Dan kecuali yang tak bercakap pada ketika itu pokok gharqat saja. Pokok gharqat, ghain, ra, qaf dan gharqat. Nabi sebut kan bagaimana umat Islam ni akan kejar, mujahidin akan kejar orang Yahudi ni. Hatta dia merata corok tempat dia akan kejar. Bila kejar tu Yahudi bersembunyi, dia bersembunyi belakang dinding akan bercakap al-yahud warai, Yahudi ada belakang aku. Dia bersembunyi belakang pintu akan bercakap al-yahud warai, Yahudi ada belakang aku. Yahudi bersembunyi belakang kereta Audi pun bercakap. Hari ni kereta Audi boleh jalan sendiri kan? Tahu macam mana? Orang tak ada set macam mana tu. Dia berhenti dekat pejabat dia, set dia, tekan lock, kereta tu jalan. Cari kapak dia tu, tempat meletak kenderaan dia, tahu. Naik atas. Lepas tu dia nak balik pula, dia tekan pula remote dalam lift, kereta tu turun sendiri. Driver tak ada. Ya Allah. Bila sampai dekat lobby tu, pop, dia buka, dia masuk jalan. Tuan-tuan, orang yang cipta kereta Audi ni sikit punya cerdik kepala otak. Allah yang menciptakan, orang yang cipta kereta Audi jauh lebih bijak. Sana. Itu kereta Audi. Tuan-tuan tak ada kereta Audi, nampak muka Viva. Belilah Audi. Baik. Itu maknanya cerita semua tempat bersembunyi Yahudi ni akan bercakap, kecuali syajaratul gharqat, pokok gharqat. Ada seorang sahabat, tuan-tuan, dia berbalik daripada, bukan barulah bulan Ramadan hari itu, dia berkesempatan pergi umrah, kemudian pergi ke Palestin. Berkesempatan dia pergi sembahyang di Masjid Aqsa di Palestin. Dia beritahu saya, anak dalam perjalanan daripada Masjid Aqsa tu nak balik itu kan, dia diberitahu oleh pemandu pelancong ni kan, anta syuf yasar wa yamin, kamu tengok di kiri dan kanan, yasar wa yamin, kiri dan kanan. Apa yang kamu nampak? Syajarah, pokok. Kami nampak pokok. Kamu tahu tak pokok apa tu? Tak tahu. Itulah pokok gharqat. Gharqat, ghain, ra, qaf, dal. Gharqat. Yang Nabi sebut dalam hadis yang saya baca, Imam Tirmizi sebut tadi kan, yang mana pokok gharqat ni saja yang tak bercakap. Bila kejar, umat Islam kejar Yahudi ni, semua benda bercakap kecuali pokok gharqat saja tak bercakap. Tuan-tuan, Yahudi kaji hadis Nabi. Dia kaji hadis Nabi, dia tahu dia akan terpaksa berdepan dengan mujahidin nanti. Dia akan berdepan dengan orang Islam. Nak selamat, tanam pokok gharqat. Yahudi dia tanam dah, bukan 100, bukan 200, bukan 1000, puluh ribu tanam pokok gharqat. Yahudi baca kaji hadis, tuan-tuan. Kita baru malam ni dengan pokok gharqat. Itu pun nak sebut tak orang nak beli. Ustaz ulang balik macam mana perkataan gharqat? Gharqat, ghain, ra, qaf, dan gharqat. Dalam
Subhanallah, ghaib kan. Ya Allah, itu bila berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis, wallahu a'lam. Tapi Nabi sebut kiamat tidak akan berlaku, melainkan akan berlaku pembukaan kota Baitul Maqdis. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, summa mauta ka'ishul ghanam. Akan berlaku kematian, yang kematian itu sifat dia ka'ishu kal ghanam, mengejut. Kematian itu sifat dia yang tak disangka-sangka. Mati dah. Lah, baru malam tadi makan sate dengan aku. Ya. Takkan mati. Biar betul. Baru dia SMS dekat saya ya. Ya. Ka'ishu kal ghanam. Ka'ishu kal ghanam, Nabi sebut ka'ishu kal ghanam ni kematian itu mengejut. Dalam kematian itu mengejut. Dan kematian ini ka'ishu kal ghanam diibaratkan seperti kambing yang duduk dalam satu kandang. Tiba-tiba satu kandang kawin itu habis sekandang kambing tu, sekawan kambing dalam satu kandang tu dijangkiti satu wabak. Kemudian wabak ini menyebabkan habis kambing sekandang tu mati belaka. Tak ada seekor pun yang hidup. Mati ini dalam bentuk kumpulan yang ramai. Bukan ada kena-mena dengan MH17. Nabi sebut mati itu sifat dia mengejut. Sahabat ni baru SMS dia dekat ayah dia. Ayah tunggu saya dekat KLIA. Baru SMS dia. Tiba-tiba kru pramugari MH baru SMS. Tuan-tuan, mati itu sifat dia mengejut. Nabi SAW sebut kiamat tidak akan berlaku melainkan kamu tengok mati dalam bentuk kumpulan yang ramai. Habis semua satu kumpulan tu habis mati berlaku. Banyak dah tuan-tuan mati dalam tu kumpulan ni, banyak dah. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, summa tunfidu al-malu hatta yu'daru rajulun mi'atud dinar fa bi zalli sakhitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, kemudian akan berlaku di mana tafidul mal, harta ini menjadi benda rebutan. Harta ni menjadi orang jadi berebut dengan sebab harta. Duit ni menyebabkan orang jadi rebutan, orang jadi gila dengan sebab duit ni, orang jadi syok dengan sebab duit ni, orang jadi tersihir dengan sebab duit. Duit ni menjadi rebutan orang. Orang bangun pagi tak ada cerita lain, cerita nak duit dia. Cerita duit, pergi mana pun duit. Kan? Hatta Nabi SAW sebut hatta yuqdaru rajulun mi'atud dinar, hatta sehinggakan seorang lelaki rajulun mi'atud dinar bagi dekat dia mi'ah dinar. Mi'ah dinar ni 100 dinar. 100 dinar ni kalau nak convert dalam RM Malaysia, kata Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dia kata 1 dinar nilai dia RM800. Kalau 100 dinar bersamaan dengan RM80,000. Rajulun mi'atu dinar, seorang lelaki bagi dekat dia RM80,000. Fa bi zalli sakhitan, marah. Pasal apa bagi aku RM80,000? Tak cukup, nak lebih lagi duit. Tak cukup, dah dapat banyak dah ni, nak lagi. Ya Allah, tu yang kena tangkap 12 orang ni. Sedang dibicarakan sedang. Ada custom sini? Ada? Tak ada? Masih baik tak ada? Cerita macam pendapatan dia bulanan dia 50,000 daripada 2011 sampai 2013. Pendapatan dia 50,000 sampai ke 130,000 setiap bulan. Dengan jawatan dia tidak melayakkan dapat duit sebanyak itu. Sampaikan kerajaan menanggung kerugian sebanyak 4.3 bilion ringgit Malaysia. So khabar cakap, bukan saya cakap, so khabar. Kalau bohong so khabar, bohong saya. Nak cerita tuan-tuan. Sebab pun duit. Orang sebab duit dia bohong. Tak cukup, nak lebih lagi. Sebab tu, sebab dia buat reta ni, seorang ulama lupa ilmu ni.
Dengan sebab betul ni, sebab duit ni, seorang ahli politik lupa amanah kuasa. Seorang manusia lupa tentang siapa diri dia. Seorang manusia sanggup membelakangi Allah dan Rasul sebab betul. Betul Allah tak sebut tuan-tuan selalu baca ayat ni kan? Dalam surah Taubah. Tuan-tuan balik rujuk elok-elok surah Taubah, surah yang ke-9, juzuk yang ke-10, ayat yang ke-24, muka surat 190. Balik rujuk surah Taubah. Surah Taubah, ulang kali lagi. Surah yang ke-9, juzuk yang ke-10, ayat 24, muka surat 190. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ni, jangan kamu membelakangi Allah dan Rasul dengan sebab 8 perkara. Jangan dahulukan 8 perkara. Kamu kena dahulukan 3, Allah, Rasul dan agama dulu. Apa dia? Kul in kana aba'ukum. Allah Ta'ala berfirman, katakan wahai, jangan disebabkan ibu bapa kamu. Dan wa abna'ukum, jangan disebabkan anak kamu. Dan wa ikhwanukum, jangan disebabkan saudara kamu, adik-beradik saudara, kawan-kawan kamu. Apalagi wa azwajukum, jangan disebabkan isteri kamu. Wa ashiratukum, jangan disebabkan adik-beradik kamu. Wa amwalun, jangan disebabkan harta benda kamu yang kamu sayangi. Apalagi wa tijaratun, jangan disebabkan perniagaan yang kamu jalankan takut rugi. Dan wa masakin, rumah kediaman yang kamu sukai. Ahabba ilallahi wa rasul, lebih kamu cintai Allah dan Rasul. Wa jihad fi sabilillah, dan jihad pada jalan Allah. Ya tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, Allah Ta'ala akan datangkan satu seksaan kepada kamu. Wala yahdil qaumal fasiqin, kerana Allah tak suka kepada orang yang fasik. Kul in kana aba'ukum, jangan disebabkan aba'ukum, ibu bapa kamu. Betul kita kena taat pada ibu bapa kita, tapi dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan Allah, kita kena dahulukan Allah dan Rasul. Kena dahulukan Allah dan Rasul. Ini berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kan, salah seorang sahabat dijamin syurga oleh Nabi SAW. Ingat lagi dulu saya sebut 10 orang yang dijamin syurga oleh Nabi tanpa dihisap. Banyak sahabat dijamin syurga ni, tapi yang paling besar ni lah 10 orang ni. Tuan-tuan ingat lagi? Tak ingat tak apalah, kalau tak ingat malam ni saya sebut sekali lagi. Walaupun saya sebut ni kali yang ke-38 dah. Kan, siapa dia? 4 orang kita kenal lah: Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Kemudian Sa'ad bin Zaid. Siapa lagi? Kemudian Abi Talhah bin Abdullah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abi Ubaidillah Amil Al-Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Ni 10 orang sahabat Nabi surga. Salah seorang daripadanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mana dia masuk Islam, mak dia mogok lapar 8 hari. 8 hari tak makan. Sebab kecewa Sa'ad masuk ikut ajaran Muhammad. Akhirnya sahabat-sahabat kata, wahai Sa'ad, pergi tengok mak kamu, kesian, kurus kering, tak makan. Pergi tengok, lembek mak dia. Pasal apa mak tak makan? Mak kecewa sebab kau masuk Islam. Kan, kau kata tahu Muhammad ni pemecah belah masyarakat, Muhammad ni tak betul. Dia ceritalah tentang kuburan Islam. Mak tak akan makan selagi mana kamu tak berpatah balik kepada agama asal kita, menyembah Lata, Uzal, Manal, Ubal ni, berhala-berhala ni. Pada ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ni, tuan-tuan, dan bila mak dia kata macam tu, dia dah 8 hari tak makan. Laksam 8 hari tak makan. Kuih kaswi pun tak makan, kuih koci pun tak makan. Tapi tuan-tuan yang cari tu, yang tu memang tak dalam kitab, yang tu saya tambah ya. Jadi pada ketika Sa'ad kata dengan ayat yang paling power, bagi tahu dekat mak dia, ayat paling power. Ayat power je, bukan telinga power. Telinga power itu Suria FM. Kan ada Suria FM kan? Dia bunyi satu benda zoom. Kemudian bunyi apa ni? Siapa yang dapat jawab? Hadiah terkini, kalau tak silap saya telinga power ni 6,500. Hadiah terkini. Kalau tuan-tuan jawab, okey, jawapan dia betul, dapat 6,500. Kalau tak betul, hadiah tu digandakan lagi 500, jadi 7,000. Itu telinga power Suria FM 105.3. Tuan-tuan tak dengar? Tak dengar Suria FM? Tuan-tuan ni dengar radio apa? Radio Hakim. Saya silap surau malam ni.
Ni dengan ayat yang paling power dia kata apa? Wallahi, demi Allah mak, kalau ditakdirkan Allah Ta'ala bagi pada mak ni 100 nyawa. Maknanya mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik 100 kali. Nama saya nak patah balik kepada agama Lata, Uzal, Manal, Hubal, berhala ni, saya tidak sekali-kali akan berpatah balik. Saya rela biar mak mati kering pun saya tak heran mak punya pasal. Dan power. Akhirnya mak dia kata apa? Kalau macam tu lah saat lebih baik aku makan lah. Akhirnya mak dia makan. Lepas 3 hari mak dia masuk. Jangan disebabkan ibu bapa kita sanggup membelakangi Allah dan Rasul. Dalam bab syirik ni tak boleh taat, kena taat kepada Allah dulu. Wa abna'ukum, jangan disebabkan anak kamu belakangi Allah dan Rasul. Berapa ramai kan sebab anak? Semua sayang pada anak. Saya pun sayang pada anak, tapi jangan disebabkan anak kita membelakangi Allah dan Rasul. Hari ni tuan kita tengok musim perkahwinan kan, ramai yang kahwin, berapa ramai orang kahwin. Anak kahwin ni pakai gaun tu, tengok gaun pengantin tu okey dah. Kan? Allahu Akbar. Pakai gaun pengantin tu satu benda tak apalah. Tapi kita tengok hadis Nabi SAW sebut di antara orang yang Allah Ta'ala tak dah masuk isyak ke tuan-tuan? Saya baru nak mula ceramah tapi tak. Masa berjalan cukup cepat kan. Okey. Sebenarnya ada satu hadis Nabi SAW, saya baca. Dia di antara orang yang Allah Ta'ala tak pandang di padang mahsyar. Allah Ta'ala tak pandang di padang mahsyar dengan rahmat Allah. Siapa dia? Salah seorang daripada dia, orang yang apabila berpakaian kain dia tu meleret ke belakang. Dia pakai jalan, kain dia seret tanah. Kan pengantin kan pakai seret tanah pula, ada tuan pegang pula. Siapa dia? Anak kita kahwin. Pakai gaun pengantin, cek tentang anak tanda kahwin ni. Ampangnya dia buat ke? Teman besar dia buat? Nampak macam ada ya? Dah lah pakai gaun pengantin pula, pakai pula. Ni dedah ni. Atas ni dedah ni. Dia pakai pula, dia pakai langsir yang nipis. Langsir sikit nipis ni. Ingat kod depan ni saja dia pakai. Dengan belakang sekali tengok jalan pula belakang ni nampak tu. Nampak tulang apa nama ni? Ni tulang apa ni? Tulang belikat. Nampak tulang belikat. Ya Allah, jalan pula ke depan, duduk singgasana pengantin. Dan duduk singgasana pula dengan ini, dipersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Nizam untuk membaca doa. Kita pula baca doa. Pengantin duduk depan, kita duduk belakang. Nampak ya? Nampak tulang belikat pengantin perempuan. Allah gebu kan. Takkan nak pandang ke lain pun. Bazir pula so. Ya Allah, tu jangan disebabkan anak kamu belakangi Allah dan Rasul. Allah, tuan-tuan. Anak kita, memang kita sayang pada anak, tapi jangan disebabkan anak tu belakang Allah dan Rasul. Macam tu, berapa ramai mak bapak yang bila buat kenduri anak kahwin, mak bapak tak sembahyang. Ramai. Tu yang Allah Ta'ala sebut tak? Tu saya dah balik baca surah Taubah. Dua. Yang ketiga, jangan disebabkan kawan-kawan kamu belakangi Allah dan Rasul, sahabat-sahabat kamu. Pasal apa Allah Ta'ala sebut sahabat? Kenapa Allah Ta'ala tak sebut ashiratukum? Ashirah maksud dia adik-beradik, sebab kita dengan kawan-kawan kita lebih rapat kawan-kawan daripada adik-beradik. Ya. Baik, jangan disebabkan wa azwajukum, jangan disebabkan isteri kamu. Kalau isterinya disebabkan suami kamu belakangi Allah dan Rasul. Berapa ramai kan sebab isteri, berapa ramai dengan sebab suami belakangi Allah dan Rasul, buat benda yang Allah Ta'ala larang. Tambahlah zaman sekarang, zaman Facebook. Akhlak makin lama makin hancur zaman Facebook. Isteri ada Facebook, suami ada Facebook. Isteri like dengan lelaki lain, suami like dengan perempuan lain. Suami ambil gambar-gambar dia cuti di Terengganu, cuti di Park Royal Beach Resort, ambil gambar air mandi dekat swimming pool, ambil gambar tunjuk dekat orang lain. Akhlak habis hancur zaman Facebook. Akhirnya Facebook apa? Jadi entah suami ada Facebook, isteri ada Facebook, duduk dalam satu rumah, balik rumah suami tengok Facebook, isteri tengok Facebook. Akhirnya suami isteri jadi tumbuai kayu dalam rumah, tak mereka. Jangan disebabkan isteri kamu belakangi Allah dan Rasul. Apa lagi? Wa ashiratukum, jangan disebabkan
Adik-beradik kamu belakangi Allah dan Rasul. Nah, adik-beradik, mainlah projek manapun adik-beradik dapat. Projek kapal terbang adik-beradik dapat. Projek landasan terbang adik-beradik dia dapat. Dan projek supply minyak kapal terbang adik-beradik dia dapat. Helikopter adik-beradik dia juga dapat. Dan sampai permit taksi adik-beradik dia juga dapat. Permit taksi bagilah dekat Fendi ke. Tak, saya cerita dekat Malaysia ni tak ada, tuan ni banyak belah Zimbabwe. Malaysia alhamdulillah setakat ni alhamdulillah kan. Baik, itu disebabkan ashiratukum wa amwalun, jangan disebabkan harta kamu. Ni yang saya sebut lah. Jangan disebabkan harta kamu. Kamu belakangi Allah dan Rasul. Bukan main sebab harta tak. Saya sebut tadi lah. Lupa manusia ni. Nah, hakikat diri dia siapa? Seorang ulama lupa ilmu dia. Dia jadi penceramah, lupa ilmu dia. Sebab duit. Ahli politik lupa amanah kuasa sebab duit. Dia keluar air pula lah. Ni aku keluar hujan, dalam hujan juga. Nah, duit ni sebab duit lupa. Nabi SAW sebut apa? Rajulun mi'atud dinar, seorang lelaki bagi kepada dia mi'ah dinar, 100 dinar, kemudian marah pasal apa bagi 100 dinar, tak cukup nak lebih. Ulama lupa diri dia. Dia jadi penceramah, balik-balik ceramah, orang bagi envelope, bagi-bagi Allah 100, bakhil nak duit. Kau kedekut sangat seorang ni. Banyak tu yang kau bagi, tak naik-naik langsung. Marah. Saja nak ingat pada penceramah depan ni. Ini kau lupa pula. Banyak nak bagi tu rezeki aku lah. Kan? Lupa hakikat diri ni. Tuan-tuan, sebab belah duit ni kata reta ni orang fikir bangun pagi fikir duit, baik tua, baik muda, baik orang kecil, semua fikir duit ni. Sebab itulah M. Nasir sebut lama tahun 81 lagi M. Nasir sebut. Takkan tuan-tuan tak ingat? Zaman kini zaman duit, tak ada duit diri tersepit, tapi jangan jadi hamba duit. Takkan tuan-tuan tak hafal lagu ni? Takkan? Tuan-tuan ni hafal lagu apa ni? Lagu Selimut Putih ya? Itulah tentang sebab saya ni telah tentang tak erti nak ceramah dekat orang baik-baik. Tahu saya ingat lagi M. Nasir punya lagu tu tahun 81. Saya ingat lagi saya beli cartridge. Saya ingat lagi bapak saya beli radio tu ada cartridge yang besar tu, bukan kaset. Kan cartridge tu. Saya rasa kalau balik-balik saya gaul-gaul rumah saya tu ada lagi cartridge tu. Saya ingat lagi beli RM15.90 keluaran EMI. M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Sebenarnya saya tak minat lagu duit tu, saya minat lagu lain. So, saya beli catering tu. Saya minat lagu Express Rakyat. Membawa aku keliling ke tanah airku. Sedap juga suara saya ni tentang. Ya Allah, menyampah betul aku tengok ustaz ni. Kan? Tu duit. Dia cakap duit dia harta ni orang lupa. Nabi sebut kata kiamat tidak akan berlaku kan? Apa lagi? Allah Ta'ala berfirman lagi, al-mal, harta benda kamu, wa tijaratun, dengan disebabkan perniagaan yang kamu jalankan, kamu kata kau rugi. Tuan-tuan, senang cerita dia. Berapa ramai hari Jumaat orang tak sembahyang Jumaat jangan sebab niaga. Dulu dekat Masjid Negara, Ustaz Taib Azamuddin jadi imam besar. Seorang peniaga pun di kawasan Masjid Negara tak dibenarkan berniaga. Sebab apa? Orang berniaga, orang khutbah, dia pun khutbah juga. Tak tahu khutbah, ittaqullah, dia pun khutbah. Usikum wa nafsi bittaqullah. Kita tengok sendiri. Masa tu nak parking kereta jauh sangat, nak pergi ke masjid tu, parking, tak apalah, orang nak naik khutbah. Faqad fadhal mutaqi, mari pak beli cawan. Dia jual cawan panjang kan. Di lambung tak pecah, jatuh badarai. Ya Allah. Jual cawan.
Tengah khutbah dia pun khutbah. Tonton itu kata Allah Ta'ala sebut dah, jangan disebabkan perniagaan kamu. Ya, banyak orang tengah khutbah dia berniaga. Saya ingat lagi saya ceramah di mana? Di section 19 Shah Alam. Section 19 Shah Alam. Kebetulan surau dia tu banyak seledidor. Bila apa ni nampak luar tu orang berniaga luar. Kita naik khutbah. Ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Tengok luar ada orang jual kebab. Belah kanan nampak jual kebab. Dengan takwa inilah, bang, kebab dua, seorang beli pula. Elok kawan ni bungkus. Kan? Marilah sama-sama dengan takwa menentukan kita sama ada berjaya atau gagalnya kita dalam dunia hari ini. Elok makan kebab. Elok makan kebab. Geramnya kita tengok. Kita tengah khutbah dia makan kebab. Dan dah ditambah pula kita ni dah lama tak makan kebab. Datang Masjid Az-Zahra, balik-balik kau ni yang bagilah kopi jantan lah. Orang ni pun sebab minta tadi. Ya. Upgrade sikit. Betul malam ni kau ada kebab. Jadi sebabkan pada itu tuan-tuan baru niaga kebab tak sembahyang Jumaat. Tuan-tuan tahu hak niaga juta-juta ni ramai tak sembahyang Jumaat. Ramai. Tanya driver-driver tu lah, driver ni yang bawa bos-bos yang niaga juta-juta ni. Berapa banyak driver mengadu dekat saya. Saya hari Jumaat Ustaz paling susah hati Ustaz. Pasal apa? Bos saya lah. Pasal apa? Hari Jumaat dia tanya bos nak pergi lunch dekat mana? Kan? Pasal apa pula dia tanya macam tu? Ikut I nak lunch dekat mana? Dia kata, dah saya nak pergi sembahyang Jumaat. You kerja dengan I kan? You pentingkan sembahyang you? Orang Islam. Kan? Tuan-tuan, ni Allah Ta'ala sebut, jangan disebutkan perniagaan kamu belakangi Allah dan Rasul. Kan? Apa lagi Allah Ta'ala sebut? Apa lagi ayat tu? Kan? Wa masakin, rumah kediaman yang kamu miliki, yang kamu sayangi, sanggup belakangi Allah dan Rasul. Semua orang ada nak rumah cantik semua tak, tapi tak sampai belakangi Allah dan Rasul. Dan ya tarabbasu ahabba ila Allah wa Rasul, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Sebab itulah jangan kita membelakangi tiga perkara dulu. Kita kena dahulukan tiga, Allah, Rasul dan agama dulu. Jihad fi sabilillah tu maksudnya agama lah. Ya tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, nanti Allah akan datangkan satu siksaan dia kepada kamu. Wala yahdil qaumal fasikin, Allah tak suka kepada orang yang fasik. Tuan-tuan, dalam tafsiran Ibnu Katsir menyebut orang yang mendahului 8 perkara ni daripada 3 perkara ni orang tu fasik. Balik rujuk dalam surah Taubah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, itu yang keempat. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, summal fitnah. Kemudian akan berlaku fitnah. La yabqa baitin min Arabi illa dakhaltu. Fitnah ni berlaku hampir di setiap rumah orang Arab. Illa, kena fitnah, illa dakhaltu. Tidak terkecuali semua akan masuk fitnah. Tuan-tuan, Mesir dengan cara Mesir, berapa ramai tuan-tuan di Mesir, rumah orang di Mesir. Di Universiti Al-Azhar itu sendiri, universiti yang menghimpunkan ulama-ulama yang alim dalam hadis, yang alim dalam bidang-bidang tafsir dan sebagainya, ilmu Islam, dirasat Islamiah. Berapa ramai? Ada sebahagian ulama yang menyokong Fattah As-Sisi, ada sebahagian menyokong Dr. Mursi, Muhammad Mursi. Ada mungkin tuan-tuan, mesti ada satu yang hak, mesti ada satu yang batil, tapi pecah fitnah. Bukan setakat itu saja, di dalam sebuah rumah akan berlaku fitnah. Selalu kita sebutkan. Dan di Syria ni yang ramai pergi Syria ni, 24 orang dah syahid. Dan dengan cerita Ustaz Akil Hai tu pergi kan, dengan cerita subhanallah, nak mati syahid. Allah. Dan sahabat saya Ustaz Nazmi Karim, Ustaz Nazmi beritahu bagaimana berlaku di Syria fitnah satu rumah ni. Seorang hamba Allah ni tugas dia bawa
pelarian-pelarian di Syria ni keluar daripada negeri Syria. Kemudian sebelum keluar daripada negara Syria tu, transit di rumah dia dulu. Bila transit di rumah dia dulu, ramai dah orang-orang transit di rumah dia ni. Kemudian ada seorang hamba Allah ni menangis tak henti-henti. Lelaki menangis, seorang bapa ni menangis. Sampaikan tu rumah ni kata, orang lain pun transit juga tapi taklah teruk menangis macam ni. Pasal apa teruk sangat menangis macam ni? Dia kata, tuan pasal apa? Saya ni menangis bukan sebab harta saya habis dah. Rumah saya memang habis dah. Duit ringgit memang habis dah. Kan? Rumah dia dekat Homs, bandar Homs kan? Dekat Syria ada bandar Homs. Bukan country home. Bandar country home itu rumah saya. Di Rawang. Kan? Rumah saya. Kan? Bandar Homs tu habis dah. Habis hancur. Duit ringgit habis dah. Semua gelai dah. Tak ada benda tinggal dah. Sekepiang pun tak ada dah. Nak keluar, nak bina hidup baru. Kan? Kemudian sebab aku menangis ni pasal apa? Dia kata tak berhenti-henti ni kan? Sebab apalah nak jadi pada nasib 3 orang anak perempuan aku ni kan? Kebetulan dia ada 3 orang anak perempuan, isteri seorang. Dia beritahu bagaimana ketiga-tiga orang perempuan anak, 3 anak perempuan aku ni dirogol depan mata aku oleh tentera Bashar al-Assad. Depan mata dia dirogol. Sebab itulah aku rasa menangis tak berhenti. Tuan rumah ni tanya, agak-agak kalau kamu jumpa perogol tu kamu kenal tak muka dia? Kata, wallahi kalau aku jumpa, kalau tentera tu ada 1000 orang tentera letak depan aku ni, nak mengenal pasti, nak cam siapa muka orang yang rogol anak aku ni, aku kenal siapa dia. Aku kenal betul siapa dia, orang yang rogol anak perempuan aku ni. Tiba-tiba ada anggota pintu rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Tengok seorang budak muda masuk. Siapa ni? Tanya orang penumpang yang transit di rumah ni. Ini anak saya. Dia kerja apa? Dia tak ada kerja apa, dia menganggur saja. Dia pergi ke bandar, tu balik kata. Dan anak tuan ni, ya. Dia kata, tuan, wallahi demi Allah, inilah sebenarnya lelaki yang rogol ketiga-tiga anak perempuan saya ni. Rupa dia anak dia ni berjuang dengan Bashar al-Assad, jadi tentera Bashar al-Assad. Dia beritahu bapak dia kelentong bapak dia, bohong bapak dia. Dia kata dia dah dia jadi penganggur ya. Ayah dia panggil, Muhammad, ta'ala, cuba kamu tengok perempuan 3 orang ni kamu kenal ke tidak? Saya tak perasan. Kau tengok betul-betul kau kenal ke tidak? Lebih kurang macam tu lah. Terpanjang. Saya nak menggayakan dia. Nampak tuan-tuan dah menurun dia dah. Ustaz patut awal-awal tadi Ustaz jelekah dah. Kau kenal aku tidak? Saya kenal. Pasal apa kamu buat kerja macam ni? Dan saya diarahkan oleh Bashar al-Assad. Ya Allah, siapa juga yang bangkang, yang tak mau bersama dia, rogol. Kalau perempuan rogol, emak. Jadi akhirnya saya terpaksakan. Pak dia tak cerita banyak, masuk dalam rumah, masuk dalam bilik dia, ambil pistol, tak cerita banyak. Kau lebih teruk daripada binatang. Binatang pun tak sehina kamu. Pam, 3 kali mati on the spot tangguh ya. Fitnah yang berlaku di negara A. Dapat Nabi sebut dah. Bukan saya nak kata-kata, bukan saya nak buat cerita saja. Nabi sebut dah. La yabqa, tidak akan berlaku. Dia kata fitnah, la yabqa baitun min Arab, akan berlaku di hampir di setiap rumah orang Arab masuk fitnah illa dakhaltu, tak ada seorang pun tak masuk. Tuan. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, summa adna baina yadahi bani Asfar, akan berlaku perjanjian antara kamu wahai Auf bin Malik dengan umat Islam dengan Bani Asfar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kata Bani Asfar ni siapa dia? Orang Iraqah, orang putih. Akan berlaku perjanjian antara kamu dengan orang putih, orang Iraqah, yang perjanjian itu berakhir dengan umat Islam ditipu oleh orang Iraqah. Orang Iraqah mungkiri janji. Orang Iraqah tidak tepati perjanjian tersebut. Dan lebih dahsyat daripada itu Nabi kata faya'izziru fikum samanina ghayah, dan setiap orang Iraqah ini akan bersatu di bawah 80 panji-panji, 80 buah negara bersatu. Dan setiap 80 buah negara ni
tahta kullil ghayah, setiap satu negara ini pula menyediakan isnata asyara alfan, 12,000 tentera. 12,000 tentera ni buat apa? Ganyang umat Islam. 12,000 tentera ni buat apa? Pelasang umat Islam, tembak umat Islam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, ya, agak-agak daripada 6, tuan-tuan, 6. Tuan-tuan ingat ke 6 ni? 6 perkara ni agak-agak dia dah berlaku belum, tuan? Saya ceramah satu tempat dan seorang Tan Sri kata, Ustaz sebut tadi satu lagi belum berlaku. Lain semua berlaku, Ustaz. Seorang Tan Sri, kan? Satu lagi. Tak payah sebutlah siapa nama Tan Sri itu, kan? Satu belum berlaku lagi. Apa dia? Fathul Baitul Maqdis. Bumi Baitul Maqdis tak berlaku pembukaan. Yang lain Ustaz semua dah. Perjanjian tadi Ustaz memang dah berlaku, Ustaz. Saya terlibat dengan perjanjian ni, memang dia kaki out tak boleh. Kan? Umat Islam dengan Bani Asfar. Ini kelentong saja. Kan? Ya Allah, tuan-tuan. Sebab itulah hari ini kita nak perkuatkan agama. Nak perkuatkan agama nak kena kuat. Sebab kiamat ni dah dekat sangat dah. Dah dekat sangat dah. Cuma yang tak ada lagi, tuan-tuan, kan ada disebutkan bagaimana, dah sebut hadis Nabi SAW, sebut di hadis lain, kiamat ni akan berlaku bila mana malam ni jadi panjang. Malam ni jadi panjang. Seorang abid, seorang yang rajin beribadat, dia ibadat waktu malam ni sampai puas, kemudian dia tidur dah puas dah, kemudian dia bangun beribadat pula, kan? Kemudian dia tidur lagi, dia tidur puas lagi, dia bangun pula ibadat sampai 3 kali. Tidur 3 kali bangun. Pasal apa? Tak siang-siang, malam jadi panjang. Panjang tu sekira-kira yaumain, 2 hari, 48 jam. Matahari tak timbul-timbul. Allah Ta'ala arahkan, Allah Ta'ala pegang matahari, kau jangan timbul. Kiamat akan berlaku. Nah, masa jadi pendek ni kita tahu dah, masa memang terlalu pantas semua, kan? Kita baru ceramah 5 minit dah isyak, kan? Ya Allah, Allah Ta'ala tahan matahari ni jangan timbul. Sekira-kira dia kata seorang yang abid ni orang rajin ibadat, bangun malam. Dia bangun malam dah puas dah, bangun malam baca Quran, dia tidur balik. Dah tidur tu dia tak sedar, kali kedua dia bangun, kali kedua pula buat ibadat. Kemudian dia tidur balik, puas dah tidur dah. Dia bangun sekali lagi, kali ketiga dah puas ibadat, tidur pula, bangun lagi, bangun. Pasal apa? Tak siang-siang, pakat-pakat turun tengok. Dia kata, gerakkan orang, pasal apa? Tak laku siang ni. Kamu rasa lama dah kata. Berapa lama dah? Rasa macam 2 hari dah, 2 hari. Tentang masa pada ketika itu manusia berdoa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, timbulkanlah matahari. Pada ketika itu Allah Ta'ala takdirkan matahari ini timbul balik. Dan matahari timbul balik. Tetapi Allah arahkan matahari timbul, bukan arah yang kamu bukan arah kamu terbit, tetapi kamu timbul daripada arah kamu tenggelam, timbul daripada barat. Tuan-tuan, saya tak kisah cerita banyak. Bila sebut matahari timbul barat, budak dah satu boleh jawab. Pasal apa? Matahari timbul barat? Itu tanda apa dia? Belum lagi. Tadi cepat sangat lah kiamat. Belum lagi. Pintu taubat. Masa tu orang bertaubat, taubat tak terima dah. Masa tu alamak, nak kiamat dah, matahari terbit barat. Jom pergi surau Fatimah Zahra. Nah, habis dah. Dan orang yang tengah bertaubat pada ketika itu, orang yang tengah bertaubat dalam keadaan matahari timbul daripada barat, orang yang tengah bertaubat itu pun taubat dia pun tak diterima. Sebab itulah Nabi SAW sebut kepada Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri ni antara sahabat yang paling tak habis ceramah saya ni, tuan. Panjang lagi, tuan. Boleh habis? Boleh ya? Ya, tadi Fendi kata 10.30. Boleh lebih sikit ya? Boleh. InsyaAllah. Boleh sampai aku 9.30 boleh ke ni? Boleh ya? Tuan-tuan nak tunggulah, saya dapat 45 nak balik dah. Baik.
Bagaimana Sa'id Al-Khudri ni nak tak aku bagi Sa'id Al-Khudri ni tuan-tuan, ya Allah, saya bila sebut Sa'id Al-Khudri ni antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Orang yang paling banyak ada 7 orang ni tuan-tuan yang diakui oleh ulama-ulama hadis yang paling banyak dengar ucapan Nabi. Bukan 10, bukan 20, bukan 1000, bukan 2000, puluh ribu. Dia hafal ni apa perkataan Nabi ni. Dalam keadaan zaman tu tidak ada ni tape recorder ni, tak ada. Ni kamera ni lagi tak ada. Bid'ah masa tu. Pen kilometer piko pun tak ada. Pensel 2B HP pun tak ada. Dalam keadaan apa lagi? Kertas double A pun tak ada. Kertas kajang, kertas ampang lagi tak ada. Masa tu tak ada. Pensel 2B HP tak ada. Dia dengar Nabi cakap tu dhabit. Dalam bahasa agama dia dhabit hati ni, ingat dalam kepala ni. Allah, macam mana tuan? 20,000 buah hadis. Kalau belajar ilmu mustalah hadis, syarat nak menjadi seorang tu seorang ulama hadis yang boleh digelar Al-Hafiz duduk di depan. Kan Al-Hafiz duduk di depan tu. Kan kita biasa dengarkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia ada pengarang kitab. Yang kitab ni kalau cetakan Beirut 17 jilid, kalau cetakan Mesir 16 jilid, kalau cetakan Saudi 15 jilid. Nama kitab dia Fathul Bari. Bukan Ustaz Fathul Bari, itu ulama amno. Sini mula ni. Kitab Fathul Bari tu ada hadis berapa banyak je? 600,000 buah hadis. Dia hafal dalam kepala dia. Ya Allah, tuan-tuan, kita nak bersaing dengan ni apa ni? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz duduk di depan. Kalau Al-Hafiz duduk di belakang ni tuan-tuan, ni di Malaysia ya. Kan? Ustaz Osman Hamzah Al-Hafiz, Ustaz Zubrail Hamzah Al-Hafiz. Al-Hafiz di Malaysia ya. Di Mekah mana ada Al-Hafiz? Syekh Abdul Rahman As-Sudais Al-Hafiz ada dengar? Tak ada. Memang silibus di Mesir, memang silibus di negara Arab, memang silibus dia Quran ni kena hafal 30 juzuk. Sebab itulah orang jual kacang putih hafal Quran di Mesir. Nah, tapi Al-Hafiz boleh sebut anak Al-Hafiz, oh dia bangga tuan. Orang Arab kalau sebut Al-Hafiz dia bangga. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi Al-Hafiz ingat perkataan Nabi. Nabi ceramah tu dia ingat satu-satu, bukan sehari, bukan 2 hari, puluh hari tuan-tuan. Ribu tahun lah, belah tahun dia ingat perkataan Nabi sampai hari ni, sampai dekat kita. Zaman keadaan tidak ada kemudahan-kemudahan alat tulis ni. Macam mana lah kepala otak sahabat ni cukup bijak kan. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi bila dengar ceramah Nabi, dia tak pernah bawa pen, tak pernah bawa pensel pun nak tulis. Dia hafal belaka. Tingginya makam sahabat ni macam tuan-tuan jugalah. Ni aku menyampah, aku dengar ceramah kena orang pasal apa. Ya Allah. Tak apa, Sa'id Al-Khudri sebut tuan. Ni 10 orang sahabat, yang 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama nama dia Abu Hurairah. Paling banyak, ranking nombor 1. Yang kedua nama dia Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab. Yang ketiga Anas bin Malik, pembantu Nabi lebih 10 tahun. Yang keempat Sa'id Al-Khudri. Yang kelima Jabir bin Abdullah. Yang keenam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sa'id Al-Khudri sebut apa? Nak tak aku bagi kepada, nak tak Nabi SAW bersabda, nak tak aku bagi pada kamu satu pembendaharaan Allah yang boleh menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Apa dia? Kamu banyak sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan ulama lain sebut, banyakkan sebut istighfar, astaghfirullahaladzim, minimal 100 kali. Minimal 100 kali. Maksimum dia kata kalau boleh lah 1000 kali. Banyak sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, astaghfirullahaladzim. Banyak tak, sebab dah hampir kiamat ni. Sebab kita nak jadi kuat agama. Bila kita banyak sebut benda ni, insya-Allah kita kuat. Dan sama juga akan Nabi sebutkan, nak tengok kita ni kuat atau tidak berpegang pada agama, tengok 3-4 perkara ni. Bila jadi dekat kita, kita boleh tak kontrol. Apa dia? Yang pertama, tengok ketika mana kita marah, kita boleh sabar tak dengan kemarahan kita.
Nak tengok kita kuat atau tidak agama kita ni, tengok masa marah kita boleh kontrol ke tidak. Lepas bila marah kita kontrol. Dan apa lagi, bila marah ni apa perkataan tak keluar, semua keluar. Dajjal hang, anak haram hang, semua keluar. Nama marah, semua ada marah, ustaz ada marah, ibu ada marah, bapa ada marah kan. Tapi bila marah boleh kontrol tak kemarahan. Kalau boleh kontrol, kita kuat kepada pegang kepada agama. Macam mak lah, mak ayah kan pergi pasar, pesan dekat anak, ayah nak pergi pasar dengan mak. Sejak lagi kalau hujan turun, angkat jemuran. Hujan turun, balik pasar, hujan turun selebat, tengok-tengok kain tak angkat. Macam mana perasaan tuan? Tak dan masuk rumah lagi. Kau kerja rumah tak ada kerja lain, kat nama terdarah. Oh, nama kita marah tak? Sebab tu kalau kita ni nak jadi orang kuat berpegang pada agama, tengok masa marah kita boleh kontrol tak kemarahan. Sebab tu bila nak kuat agama ni, bila marah relax, tenang, jangan marah, relax. Baru minyak naik 20 sen, relax. Jangan marah. Macam setuju ya semua. Setuju lah. Macam saya ni mana? Satu, yang kedua nak tengok dia ni kuat atau tidak dengan agama. Tengok masa dia sakit, dia boleh tak sabar dengan kesakitan dia, mengumut ke tidak, merantui ke tidak. Kan dia sakit kan, ada orang sakit tak tahan, aduh ya Allah, apalah nasib aku ni, ya Allah. Seorang sahabat sakit lah, sakit. Kalau bahasa moden dia panggil sakit apa? Sakit going out, bahasa moden lah. Bahasa lama dia panggil gout. Makan tak boleh makan, seafood tak boleh makan, sup tulang tak boleh makan, semua tak boleh makan, daging semua tak boleh makan, kena kau. Dia mumut, berubat macam-macam lah. Last kali pergi Terengganu, sampai Terengganu kata, kalau tak lega juga aku tak tahu nak macam mana dah, ya Allah, apalah nak jadi nasi aku ni. Dia merumut dia. Tiba-tiba ada seorang budak muda jumpa, pakcik, pasal apa pakcik? Kata, sakit kau nak, oh entahlah apa nak jadilah, macam-macam ubat dah pergi Balin pun tak jadi, pergi Greek pun tak jadi, pergi Kuala Lumpur ubat kau tak hilang kan. Seorang kata, pakcik dah tanya umur berapa? Umur 52. Kena gaut berapa lama dah? 2 tahun. Allah pakcik, Allah Ta'ala bagi sihat pakcik 50 tahun. 2 tahun baru sakit, sabar dah nak. Menyatu pula saya cakap. Dan kemudian dia baca hadis saya baca ni, nak tak Allah Ta'ala bagi pembedaran yang tak pernah habis. Pakcik banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan pakcik banyak baca istighfar, dan sambil-sambil tu berubat. Okey pakcik ya, assalamualaikum. Banyak tu ya. Dia kata betul juga, aku dia membebel tak jadi juga dah. Akhirnya tuan-tuan dia baca tu sambil-sambil berubat, dengan izin Allah Ta'ala dalam tempoh 6 bulan hilang gaut dia. Sekarang ni bukan seafood, dengan apa semua dia makan. Nama benda berterbang ni semua yang boleh makan dia makan, kecuali kapal terbang yang tak boleh. Semua dia makan keluar. Sebab apa? Aku duk merantui pun buat apa? Kita ni kan kita nak kuat agama, kan Allah Ta'ala lah punya kerja tu, bagi kita sakit, bagi sihat kan. Sebab tu bila sakit ni kan kita dapat ilmu, bila sakit kan kita dapat rezeki. Tuan-tuan dia sakit dapat rezeki. Saya biasa muntah 6 hari tak berhenti-henti, muntah tak berhenti-henti. Datang doktor rumah pula, doktor telefon saya, ustaz takut saya datang rumah ustaz bagi injection, doktor bagi injection tahan 6 jam, muntah pula. Last kali tak ada juga, datang doktor lain pula, dia bagi saya senang kan, air tepung. Ambil tepung gandum, tahu tepung gandum tu bubur setengah suku Jawa ni, tepung gandum yang kita buat cucuk udang tu. Malam ni dia cucuk udang lagi tak ada, saya ada tak pula cucuk udang kan. Tepung gandum tu kacau, kemudian air penuh bagi sebati, kemudian biar air tu, air tepung tu apa, mendap ke bawah, ambil yang atas ni saja, ambil air jernih atas ni saja. Saya buat tak minum, alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala. Muntah 6 hari tak boleh makan, keluar balik, makan minum keluar balik, minum air tepung ni dengan izin Allah, tak muntah-muntah dah sampai hari ni, tak muntah dah. Allah kata ya Allah. Sebab tu katakan bila kita sakit ni Allah Ta'ala bagi ilmu, syarat jangan mumut. Bila sakit ni Allah Ta'ala bagi rezeki, betul. Doktor ni pula pergi pula surau, dia kata Han, malam ni sepatutnya pula Ustaz Nizam selalu dia dah sampai, pasal apa tak sampai? Saya rasa Ustaz Nizam tak datang malam ni, pasal apa pula? Kata
Saya pergi rumah dia buat injection tadi, dia demam, dia bukan demam, dia muntah kata. Ya ke? Ya kata. Jom kita pergi rumah Ustaz Nizam. Malam tu juga 6 biji kereta datang rumah saya daripada Sungai Buloh. Datang bukan datang biasa. Ada yang bawa temikai, ada yang bawa buah, ada yang bawa roti nan dengan tanduri pun ada. Walhal saya pergi surau dia tak pernah pun bagi temikai kata. Macam Fatimah Zahra juga lah, mana pernah bagi temikai kan? Ya Allah, betul lah hadis yang disebut, bila sakit ni Allah Ta'ala bagi rezeki. Syarat dia jangan mau kejap nak kuat agama. Yang ketiga, tengok ketika mana kita susah, kita boleh kontrol tak? Bila susah ni kita buat tak benda yang Allah Ta'ala haramkan? Berapa banyak tuan orang disebabkan susah buat benda yang haram. Kana fakru ayakuna kufur. Hampir-hampirlah kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Ni yang Datuk Tan Ibrahim Tuan Man sebut ni. Dia pergi Jakarta, jumpa Abang Beca. Dia kata Abang Beca cerita dia, oh di Indonesia ni Ustaz, miskin sungguh Pak. Kenapa? Kan ada satu keluarga miskin, periuk dia bocor, kemudian minta tampat dekat tukang tampat. Berapa upah dia? RM25. RM25 bersamaan dengan berapa ringgit? Tak sampai 5 sen kan? Tampak boleh tak petang sikit bayar kan? Kemudian petang pula boleh tak tangguh lepas maghrib bayar. Lepas maghrib datang pula boleh tak tangguh lepas isyak kan? Lepas isyak boleh tak malam ni kamu tidur rumah aku bersama dengan anak gadis aku, besok dalam keadaan kamu keluar hutang dah selesai. Boleh? Oh boleh saja Pak, memang kerja saya menampal. Karena fakru ayakin kufur. Hampir-hampirlah kefakiran itu membawa ke kekufuran. Nak tengok kita kuat atau tidak pada agama. Bila miskin ni, bila susah ni kan, macam mana kita agak kita bersabar tak? Sebab tu Nabi kata unzur ila fauqi, kamu unzur ila tahti, kamu dalam urusan dunia kamu kena tengok orang di bawah. Wala tanzur ila fauqi, jangan kamu tengok orang di atas kamu kan. Penat kita tuan, tengok orang atas penat. Kita ni gaji 4,000, tengok orang gaji 40,000, penat. Macam mana dia dapat sampai 40,000 nya? Susah. Yang penat kita. Dan yang terakhir tuan-tuan, Nabi kata nak kita dikuat kepada agama, itulah perlu keadaan dia. Kamu kena selalu kita tengok macam mana ketika dia sedih. Bila sedih ni dia boleh kontrol tak kesedihan dia? Dia buat tak benda yang haram? Bila berlaku kematian ke apa, dia boleh tak dia kontrol? Kadang-kadang tak dia kontrol tak? Ni nak tengok kita ni kuat atau tidak berpegang pada agama, tengok 4 ni. Jadi mudah-mudahan tuan dengan kuat berpegang pada agama, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keselamatan kita semua, terutama sekali ketika berdepan dengan hari yang dinamakan dengan Yaumul Mahsyar. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita semua, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat isi Allah Ta'ala, mana terkasar, mana terkuang kelemahan dan kedaifan ilmu saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan minta maaf atas segala. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Radina billahi rabbil bil islam wa nabi Muhammadin nabi wa rasulan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil as-siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'ahu wa arinal batilan batilan wa rzuqna ijtinabah. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.